amal-amal kebajikan. Macam kita kata tadi lah, sedekah, membantu mereka yang memerlukan, kan, sesuai dengan keadaan kita sekarang ni lah. Keadaan kita sekarang ni tidak kondusif, istilahnya tidak kondusif untuk kita meneruskan apa kita dah buat tahun-tahun lepas. Jadi kita kena, apa istilahnya disebut, normal baru, new normal, kita kena buat lah. Mudah-mudahan tahun ni kalau berkat amalan yang kita buat ni, insya-Allah tahun depan mungkin Allah Ta'ala akan beri kita kelapangan yang sangat-sangat. Mudah-mudahan Allah SWT akan beri kita kelapangan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dan nantinya apabila kita menunggu waktu berbuka, kita menunggu dengan perasaan yang gembira. Nabi SAW kata farhatus shaim lis-shaimi farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang berpuasa itu dua kegembiraan, satu ketika dia nak berbuka dan satu lagi ketika dia bertemu dengan Tuhannya nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Jadi kita berpuasa janganlah buat muka mencong, gembira walaupun tiap-tiap malam kita, tiap-tiap hari kita akan berbuka puasa di rumah. Kadang-kadang ada yang berbuka puasa seorang, kita ni yang berkeluarga alhamdulillah. Ada yang berbuka puasa seorang-seorang, ada yang berbuka puasa macam Pralina kita berbuka puasa di tepi jalan dia, tuan-tuan. Tak sedih kan tuan-tuan? Tak sedih kita tengok, kan? Kita berbuka puasa tunggu. Kalau di Perak ni tuan-tuan, sebelum nak buka puasa dia akan ada satu pengumuman. Dia kata, saya Ahmad Faizal bin Zumu, Menteri Besar Perak, ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat berbuka puasa kepada seluruh rakyat Perak. Ini memang daripada dulu memang saya semenjak duduk di negeri Perak ni lah, tiap kali buka dalam radio Perak tu memang ada lah benda ni. Jadi kita rasa seronok kan, dengar bunyi-bunyi iklan-iklan dan sebagainya. Cuma kata orang tahun ni iklan kurma Yusof Tayyub tak ada, dia kata Yusof Tayyub tak ada, dia kata tak dengar, tidak kedengaran, kata. Itu tak tahu, kena tanyalah owner Yusof Tayyub apa pasal tak masuk iklan Yusof Tayyub kan. Kena tanya dia lah. Tapi kita nak menyambut, nak menunggu waktu berbuka itu, menunggulah kita dengan berbuka dengan perasaan yang gembira. Jangan ada moncong-moncong. Kena berbuka pun janganlah membazir. Tahun ni alhamdulillah ada hikmahnya, bazar Ramadan tak ada tahun ni. Kita membeli untuk yang perlu saja. Kita berbuka tuan-tuan berbuka, ambillah kurma 3 biji, air masak dan sedikit makanan manis ataupun halwa-halwa lah. Kuih serimuka ke, tepung talam ke, kuih sepam ke, badak berendam ke, rimau berantai ke, apalah. Ambil tu, lepas tu tersemayang maghrib. Lepas semayang maghrib kita makan. Baru kita makan. Jangan kita makan pulun masa berbuka, nanti kadang ini tak tahan tuan. Ada yang dulu cerita lah ni kan, azan tak habis lagi, dia sejak buat air tebu dah habis, dia teruk lah. Ya Allah, janganlah buat macam perangai macam tu. Sebab kita berbuka ni nak melepaskan ke perasaan lapar dahaga sepanjang kita berpuasa. Yang mana itu yang zahirnya. Kalau kita tak jaga puasa batin yang disebut tadi, yang 3-4 benda tadi kan, itu yang Nabi kata, kam min sha'imin laisa lahu min syami' ila ju' wal antas. Berapa ramai orang yang berpuasa, puasanya tak ada apa melainkan lapar dahaga. Kan? Dah lah lapar dahaga, nunggu 14 jam berbuka pula, ya Allah. Nak kata makan tak sampai hati, nak kata makan tak makan, nak kata muka terdarah tak sampai hati, kasar pula bunyi dia. Tapi memang ia pun nampak gaya lah. Jadi kita makan biasa-biasa. Semayang maghrib, lepas tu kita makan nasi pun ambil sikit je lah. Tak payahlah kita penuhkan pinggan kita dengan nasi. Ambil, kita makan nawai tu kita untuk dapatkan tenaga, energi untuk kita mengerjakan solat tarawih. Nanti lepas main tarawih, lepas main witir, kita minumlah makanan yang masih ada tu. Kita jangan dibazirkan. Kita makan, ikutlah sunnah Nabi SAW. Makan hanya apabila benar-benar lapar dan berhenti sebelum kenyang. Makan biasa-biasa.
kan. Jadikan bulan puasa ni untuk kita bulan untuk kita menyihatkan tubuh badan kita. Sumu tasihu, Nabi SAW kata, puasa lah kamu sihat. Berpuasa lah itu. Selama kita pada bulan Ramadan ini 29 ataupun 30 hari yang tuan kita berpuasa, sepertiga pertama adalah rahmah Allah Ta'ala. Rahmat ni kita lihat tahun ni lain dengan tahun-tahun lepas. Rahmat ni kita lihat, kita boleh berkumpul tiap malam bersama keluarga kita, boleh berbuka puasa dengan kawan-kawan kita, dengan sahabat-sahabat serumah kita, rumit kita lah. Dan ada juga frontliner yang berbuka puasa sama rakan-rakannya. Jadi rahmat ni kita nampak sebenarnya, alhamdulillah. Dan sepertiga yang kedua itu adalah keampunan dari Allah SWT. Allah Ta'ala ampunkan. Mungkin ada dalam ibadah puasa kita berlaku kekurangan di mana-mana, maka Allah Ta'ala ampunkan kekurangan kita itu. Dan sepertiga yang ketiga ialah itqu minan nar, pelepasan daripada neraka. Kenapa tuan-tuan? Kerana pada 10 malam yang akhir, yang sepertiga akhir pada bulan Ramadan itu, akan ada satu malam yang Nabi SAW sebut, Allah SWT sebut, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis menyokong ayat Quran itu, yang dalam surah Al-Qadar itu, ya man qamatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar itu dengan penuh keimanan dan penuh keampunan, maka diampunkan segala dosa-dosanya terdahulu dan terkemudian. Kenapa? Kerana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, yakni 83 tahun 4 bulan. Jadi kita sama-samalah menyambut bulan Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Kita buatlah persediaan-persediaan yang sebaik-baiknya kepada tuan-tuan dan puan yang telah pun melazimkan diri berpuasa pada bulan Syaban, alhamdulillah. Dan kalau yang tak pernah berpuasa itu, jadi kita setkan nawaitu kita, malam besok kita akan berpuasa seperti mana yang dianjurkan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan puasa kita akan diberi pahala yang sebaik-baiknya oleh Allah SWT. Jangan kita terasa terpaksa berpuasa. Kalau boleh, janganlah. Terasa kita berpuasa ini kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana datangnya bulan Ramadan. Kita berpuasa kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana dah bulan Ramadan ni kena puasa lah, nak buat macam mana. Kan, kita jangan rasa macam tu. Kita rasalah bulan Ramadan ini ialah satu bulan yang di mana Allah Ta'ala datangkan kita kembali bertemu dengan bulan Ramadan. Berapa ramai sahabat-sahabat kita yang tidak dapat bertemu dengan bulan Ramadan. Ada sahabat saya tu, isteri dia dah meninggal, dia tulis dalam Facebook dia. Saya pun sedih. Kata kan, selama ni isteri dia jaga dia elok, ketika bulan Ramadan, dengan daripada sahur sampailah ke berbuka, sampailah kepada sembahyang tarawih. Hari ni, tahun ini terasa kosong, terasa macam tiada teman yang bersama-sama. Jadi terasa bersedih juga. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT. Allah Ta'ala masih lagi beri kita peluang untuk bertemu dengan bulan Ramadan ini, dan kita pulunlah. Anggapkanlah bulan Ramadan ini seolah-olah Ramadan kita yang terakhir. Kita pulun sepuluh-pulunnya tuan-tuan. Dalam keadaan macam ni kita kena kuatkan semangat kita kena pulun. Kita kena pulun beribadah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah SWT akan permudahkan, membuka ruang-ruang untuk kita memperbanyakkan ibadah pada bulan Ramadan. Jadi itulah sedikit kupasan sebagai menyambut ketibaan bulan Ramadan pada tahun ini. Jadi apa-apa yang disampaikan di dalam kuliah ini, jadikanlah sebagai panduan, sebagai ilmu bekalan untuk jadi panduan untuk kita pada bulan Ramadan ini. Dan kalau ada apa-apa yang saya sebutkan dalam kuliah ni yang mungkin ada terkurang, tersilap, terkasar, terkesat ke mana-mana, saya mohon maaf lah. Pertamanya dari Allah SWT, sebab ini ilmu dari Allah SWT. Pada Nabi SAW, ilmu ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, kepada murid para sahabat, tabi'in, tabi'in, dan bertali-tali bersanad sampailah kepada tuan guru kami, kepada kami, dan kita kongsikan kepada tuan-tuan dan perempuan, dan juga kepada tuan-tuan dan perempuan juga saya mohon
keribuan ampun dan maaf kalau ada apa kekurangan, insya-Allah ada rezeki ada peluang kesempatan kita akan bertemu dalam tazkirah Ramadan dari semasa ke semasa, insya-Allah kita akan cuba untuk adakan tazkirah Ramadan tiap-tiap malam tapi tak panjanglah mungkin dalam 15 minit ataupun kurang-kurang sebanyak-banyak 20 minit sebab bulan Ramadan ni kita kena cukup rehat supaya kita boleh beribadah dengan lebih baik lagi dan tidak sampai itu tidak mengabaikan tugas-tugas yang sepatutnya kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Yang bekerja, tak kira lah dia bekerja di rumah ke, di pejabat ke, di mana ke jadi itulah untuk kali ini wallahu a'lam barakallahu aku lakal azza wa fa'azim li walakum, dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafaratul asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin maulana Muhammad wa alihi. Allahumma arham jaman hadza wa rahmataka ibadika al-masuma. Allahumma inna fi nuhuri a'daina wa na'udzuka min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farij damhum wa shattit qadazahum wa sallim min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. اللهم ينزل الكتاب ويمجد الصحاب ويزم الأحزاب يهزمهم ويصنع عليهم في المسلسل رحم الراحمين وربنا زدنا موسى وما يعقل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا إليك المصير وربنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وربنا تقبل منا دعانا مسلمنا ولمنا ولقاءنا إنك السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك تطمئن دعوانا فيها اسم وتأتنا فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Minna minkum taqabbal karim. Bila ada taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.